A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Selamat pagi yang penuh dengan keberkatan dan keceriaan buat seluruh warga An-Nadi Smart K dan juga guru-guru, mantan guru Smart K dan juga seluruh hadirin pada pagi ini dalam kuliah subuh bersama Al-Fadil Ustaz Ismail Cikgu, yang kita akan sama-sama dengarkan kuliah yang bertajuk Latihan Mental, Pendidikan Akhlak dan Rawatan Penyakit Hati, dengan tajuk kecilnya iaitu Peranan Latihan dalam Membina Akhlak. Untuk itu, marilah kita membuka majlis ilmu kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan untuk itu, dengan ini majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ismail Cikgu untuk menyampaikan kuliah subuh beliau. Oleh tafadhal mashkurah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ftahna ababal khairat, Allahumma ftahna babal ilm, babal jannah. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil. Rabbi zidna ilma ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah, terima kasih pada Presiden juga betul pagi ini. Merangkap mendiatur begini ya. 2 jabatan besar elan tu. Betul Ustaz. Dan ya Allah, insya-Allah syukur dapat teruskan lagi. Alhamdulillah dan alhamdulillah syukur, bersyukur sangat-sangat atas nikmat kesihatan. Sihataka qabla saqamik. Nikmat paling besar sihat, alhamdulillah. Kita duit berjuta tapi tak sihat. Rumah melaut pun tak sihat. Kawan ramai pun tak sihat. Kita nak apa dia? Nak sihat kan? Dekat seorang kawan, dia tak pernah sakit. Kemudian ada kawan kata, orang dia nak, kena masuklah insurans, nanti sakit senang masuk hospital. Masuk insurans, esok hospital tu. Ini bukanlah buat kisah benar. Kisah benar. Kerana dia masuk, dia ambil insurans, tujuan nak sakit. Dapat sakit. Yang dia kata. Kadang-kadang tak betul kita punya konsep itu. Ada orang kempen insurans, maaf cerita sikit dulu. Dia kata, pakcik masuk insurans pakcik. Kalau pakcik sakit, usah masuk hospital. Tak kenal sangat. Saya beritahu berkali-kali dengan kawan insurans, katanya kata gitu. Masuk insurans tujuan nak bantu orang. Kita masuk RM1100 tu nak bantu orang sakit. Bukan untuk kita nak sakit. Siapa nak sakit? Jadi itulah cara kempen tak betul. Saya pernah kenal juga di kempen berat sangat kata-kata dia. Kalau usaha ni. Tak kata apalah. Cuma saya kata kita nak tolong orang. Kita kedirkan itu kenapa kita terimalah. Itu ya. Okey, tajuk kita pagi ni. Peranan latihan dalam membina akhlak. Latihan itu bahasa Melayu. Saya tak pasti asal Arabnya. Tak sempat nak tengok kitab asal. Bolehlah terjemahkan latihan tadrib ke, ataupun takdib ke, ataupun apa lagi, tarbiyah ke. Terserahlah. Tapi latihan lah. Cuma latihan maksudnya akhlak. Latihan akhlak. Rohani maksudnya. Roh kita. Latihan jasmani ini dah okey dah, jogging, Datuk jogging tak bagi. Semua jogging saya, tak jogging tak sempat. Kadang-kadang buat cangkul belakang tu aja. Jadi nak fokus latihan tarbiyah ini atau tadrib ini tentang kerohanian. Dan nak berubah pun rohani. Fizikal tak ubah, fizikal setakat ni lah kalau bermakna 60 tak tinggi tak rendah lah. tapi kerohanian boleh ditinggikan, boleh jatuh. Soal cantik molek comel londe pun bolehlah sementara bedakkan banyak-banyak, tapi asalnya tidak. Tapi yang berubah ialah akhlak. Maka sebab itu
Sebenarnya saya ambil dalam kitab tu lah, cuma biasalah kalau saya ambil tak sepenuh dari kitab itu. Ni permulaan kitab tu, bawah tajuk dia Hassinu akhlaqakum. Hassinu, Hasan, ihsan, Hasan. Hassinu fi'il amar ke Ustaz Jamliah? Fi'il amar. Hassinu untuk plural. Hassinu, perbaikilah, perelokkanlah, cantikkanlah akhlakmu. Dia tak kata yang lain. Yalah, tak nafikan yang lain. Allah jamil, hibul jamal, Allah cantik, Allah suka bercantikkan. Tapi akhlak itu kekal. Cantik tak kekal. Cantik tak kekal. Seniwati, umur 20-an, 30-an, 70-an tak seniwati dah, tak seni dah. Jadi begitulah manusia. Dulu Mak Ali zaman saya sekolah dulu, cuti sekolah tu. Juga Syemah sempat kot, cuti untuk Mak Ali dengan bergena ke Fraser kan, kita berhenti. Sekali ustaz-ustaz semua pergi, tutup sekolah kita benar. TV tak ada sebuah kan, sampai tengok. Tapi akhirnya Mak Ali pun paling ketar-ketar sakit betul. Apa nama itu kan? Yang sakit ketar-ketar ni panggil Parkinson, Ustaz. Parkinson. Sebut tak mandai kampung sangat lah ni. Parkinson. Bukan menjelas sakit, maknanya nak ceritanya itulah fitrah manusia, tak kekal. Maka ayat yang kalimah ini disebut oleh dalam pengarang kitab dia kata kita mampu meningkat, bukan kata gitu, saya ubah ayat lah. Kita mampu meningkatkan akhlak ke peringkat yang tertinggi dan paling sempurna. Maka itu Nabi sabda. Kalau tak boleh ubah, Nabi tak suruh lah. Benda tak boleh ubah, suruh apa kan? Ubahkan siang ke malam, tak boleh. Ubahkan kedudukan, tak ada yang fitrah itu. Ubahkan daripada Melayu jadi Jawa. Jadi Jawa boleh lagi kot. Jadi Cina tak boleh. Bangsa tak ubah. Bangsa itu Allah tentukan. Jadi hassinu akhlaqakum ni ditafsir dalam kitab yang saya baca itu. Allah Nabi tahu bahawa kita boleh berubah. Maka sebab itu perintahnya berubah. Tapi akhlaknya, akhlak ni bukan nampak kerohanian semata, lahiriah juga nampak akhlak. Az-zahir al-batin. Zahir kita nampak dalaman. Cara berjalan, cara bergerak. Saya pun nampak jalan sama ni smart. Ini MPI. Ini cikgu smart. Boleh kenal. Dia cara berjalan tu. Ini betul ni. Dia punya body language dia boleh kenal. Kalau tak cam siapa ni, tengok dia bergerak, ni smart lah ni macam ni. Gitu. Dia penting body language ni. Itu hasinu. Dan Allah sendiri. Dan sebenarnya saya bila baca kitab ini, seperti biasalah mana-mana saya baca pun saya tak ikut sepenuhnya. Ambil rohnya saja. Sama lah macam saya baca kitab lain pun, macam terbaru satu kitab yang saya baca agak berat. Apa ni kitab ni? Kubral al-yaqiniyat al-kauniyah ni. Cukup berat tapi boleh dibawa ke benda rendah. Pandai-pandai lah. Kitab tu tinggi, tulisan Syekh Ramadan Al-Boti. Tapi bila kita membaca, kita cuba rendahkan untuk sesuai dengan klien kita, dengan kawan kita boleh. Jadi ini pun saya ubah sesuai untuk sesuai kita. Surah ni semua kenal. Semua tahu. Allah menciptakan manusia ni ahsan. Bukan hasan. Ahsan laqad khalaqal insana fi ahsan taqwim. Ahsan ni mana paling baiklah, ism tafdil. Saya takut dia bahasa Arab pertama dia betul kan? Ism tafdil lah, ahsan paling baik. Tapi ahsan ini akhirnya asfal. Daripada ahsan dan asfal. Asfal ni paling rendah. Ni manusia ni hebatnya. Kalau dia nakkan diri dia, dengan izin Ta'ala dia menjadi ahsan taqwim. Akhlak yang paling baik sekalipun. Tetapi kalau dia tidak mengenal diri dia dan dia tidak menjaga diri dia dan ikut nafsunya, akhirnya dia asfala safilin. Itu je maksud. Kita nak tentulah yang terbaik itu ahsan. Kalau menjumpai manusia ni kalau baiknya dia fi ma'aqal anda malikin muqtadir. Manusia ni tahap dia fi ma'aqal sidqin. Ma'aqal sidqin, maq'ad tempat duduk. Bagi apa? Maksudnya sidqin wa siddiq anda malikin muqtadir. Allah Ta'ala. Itu hebatnya manusia. Manusia juga kal an'am bal hum adall. Semua ayat-ayat ni
Kita kena tadabbur tiap hari lah. Aku nak yang ahsan ke asfal? Ma'al sidqin ataupun kal an'am. Balhum adal. Ini kita muhasabah ayat macam ni, kita kena boleh mempertingkatkan diri. Kalau tidak statik lah. Macam ni. Buat kek tak ubah-ubah kek itulah lama-lama. Bahulu tak ubah-ubah. Bahulu pun kena tembok dulu. Dah moden dah, tak pakai tumbuk-tumbuk dah. Dah bentuk lain dah. Jadi ni contoh je, jangan rasa pula kan. Contoh je. Maknanya kita kena ada kreatif lah. Ya sekarang cara nak cari kerja. Anak-anak kita lah, anak saya cari kerja. Tak perlu cari kerja. Maksudnya tak menjaga, tak payah minta mencari. Cari, berfikir dan kreatif dan inovatif, baik dapat. Jangan harap nak minta kerja dengan orang. Jadi dunia dah berubah. Zaman saya dulu, oleh kerani hebat. Kerja betul, kerani. Tu dia. Kalau negeri, soja tu. Tu dia. Dia cuma, kalau soja tu kemas dia nantu kemas lah. Zaman dulu. Tapi, kita tak. Kalau kerani hebat sangat lah. Masya Allah. Tapi kita tak. Zaman dah berubah. Zaman sudah berubah. Gitu ya. Jadi, asfal dengan ahsan. Ahsan pada dengan asfal. Ini malik muqtadir kepada kal an'am. Itu benda-benda gitu. Saya sentiasa muhasabah gitu. Nak an'am ke, nak maqsidqin, nak asfal ke, nak ahsan. Jadi begitulah insya-Allah. Tapi mereka-mereka yang katakan asfal ini terkecuali mereka lah illal ladzina amanu minas solihat falam ajrun ghair mamnun. Amanu tidak boleh bercerai dengan solihat. Sama aqimus salat wa zakah. Memberi iman tidak boleh berpisah dengan amal soleh. Seperti mana aqimus salah wa atu zakah. Seperti mana sembah Allah dan baik dua bapak. Dia gimbar. Gimbar tu bahasa Brunei. Gimbar dia kembar yang tak lupa. Aqimus salah wa atu zakah. Ya Abdullah wa atu syukur bisya'ah. Bila boleh dain asana. Dia itu kan. Jadi aqimus salah wa atu zakah. Jadi itu ya. Dan seterusnya kita tengok nak. Lepas tu dia berdoa ni. Siapa doa ni? Syekh Linda mesti berdoa pagi ni. Allahumma kama hassan khalqi fahsin khuluqi. Fadil Faizi makna di kebun sawit dia doa ada ini. Nampak kebun. Allahumma ya Allah kama hassan khalqi fahsin khuluqi. Cantiknya aku ni bukan nak puji sendiri. Memang cantik pun. Benda ya Allah, tapi cantik ni tak kekal. Maka fahsin khuluqi. Perelokkan akhlakku ya Allah. Dia tu bawa Masya Allah balik kampung dengan kereta besarnya, dengan macam-macamnya. Perangai buruk atuknya. Dia ni hebatnya jawatan tertinggi-tinggi balik ke dekut. Nanti tak nak tu. Kita nak akhlak baik. Tu saya katakan dululah anak saya suruh beli Mercedes. Yang si abangnya. Si adik kata, ayah, kalau ayah tak beli Mercedes balik kampung, ayah mesti bagi mak angah RM100, Pak angah RM100, Pak lang RM10, RM1. Kalau balik, bagi RM1 yang beli, malu kat orang je. Saya pakai yang tu lah, sekarang pakai kata buruk je. Tapi kalau mampu, belilah. Tapi dengan syarat, jangan sampai orang kedekut. Sebab kedekut. Tapi dalam konteks derma ni, kebetulan saya pun setiap hari ada. Jadi maka sebab tu ada yang saya berkecuali lah. Untuk semak bagi Datuk, bagi yang lain lah. Banyak sangat. Hampir tiap hari ada saja. Sekarang ni dengan macam-macam bantuan. Itu dah ini termasuk. Tak sebutlah berbagai-bagai. Kalau tak bagi, kita pegang. Kena bagilah semampunya. Tapi maknanya, kena aulawiyat je lah. Aulawiyat keutamaan. Macam ada Zawil Qurba, semua demikian jugalah. Jiran. Kita je lah, jiran kita miskin, kita bagi yang lain. Jiran kita, dia tu derma kata tapi tak bagi jiran. Tu kena ambil tu, kena ambil kira semuanya. Okay? Jadi doa ini membuktikan lagi bahawa kita boleh berubah. Doa boleh berubah kita insya-Allah. Doa silah mukmin. Jadi doakan Allahumma kam hassanta khalqi fasin khuluqi. Okay? Inilah perintah Allah Ta'ala. Perintah Rasulullah SAW daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu. Ini pun ada, kalau kita tarawih, kita karamallahu wajhah. Sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhu.
Ali dah karamallahu wajhah. Siapa yang ajar kita ni? Mana-mana berbuat belalah. Cuma ada sikit unsur Syiah di situ. Bezakan makna sahabat-sahabat lain yang pada Syiah ni tagut belaka. Waliyazbillah. Pada dia bakal mas-mas semua syaitan belaka. Yang baiknya lah Sayyidina Ali. Itu Syiah. Ada Syiah boleh jawab. Boleh jawab. Tidak ada Syiah. InsyaAllah. Jadi tak masalah apa. Karamallah ka. Ridallah. Masya Allah. Tapi Tamik radhiyallahu lah sama sahabat-sahabat lain. Radhiyallahu anhu wardu'an. Dzalika liman khasya rabbah. Ridha Allah. Kata Nabi sabda, adibu. Ini perintah. Bila perintah berubah ni, yakin boleh berubah. Yakin boleh berubah. Adibu awladakum ala salasi khisal. Boleh ubah. Kita kena berfikiran jauh, musaqqaful aql. Musaqqaful aql, fikiran yang tajam yang paling jauh. Musaqqaf. Tajamlah, saqif ni musaqqaful aqli. Adibu awladakum. Hadis ni jelas adabkanlah anak-anakmu. Tapi kita lebih jauh kita nampak manusia boleh berubah. Tak boleh ubah ni yang pekat ni. Tak boleh lah. Manusia boleh berubah. InsyaAllah siapa pun boleh ubah. Sayyidina Omar, siapa kata boleh ubah? Sayyidina Omar. Orang kata Omar tak masuk Islam. Himar masuk Islam dulu. Himar dia masuk Islam dulu. Dia tak Islam. Itu kata orang Arab. Kalau kita hari ni, pakcik tak masuk Islam lah, tak pergi masjid. Lembu masuk masjid, boleh masuk masjid. Kan gitu kan? Dia kejar lembu masuk masjid, boleh pergi. Dia takkan pergi masjid. Tapi orang itu entah jadi imam besar. Tak masalah. Belajar semak dulu, ada sahabat kawan kita tu, Allah teruknya semak. Rupanya imam di masjid. Imam di masjid. Imam masuk UTM, kena jadi imam. Masya Allah. Dia beritahu saya jadi imam. Ya Rabbi. Yang soal lagi tu, teruk juga. BYA pun teruk juga. Nah, betul. Saya boleh kata jin tendang juga lah. Tapi dia orang tak nak putus. Alhamdulillah. Akhirnya dia berubah. Berubah ke baik. Yang positif, bukan berubah tak baik. Tak baik tu saya bilang. Banyak. Kalau minggu lepas ke, mesti kata saya tak, saya sebut tentang naik loteng, tidur loteng lah. Sebenarnya ada je, saya pernah jumpa juga atas shilling. 2 orang panjang shilling. Ya, bukan dia nangis, saya nangis. Saya menangis sebab saya tak sangka dia menyorok ke atas tu. Dengan pakai ringkasnya sebab panas tu. Gelap betul dengan tangki hitam tu pula, ya Allah. Akhirnya dia tu Allah yang baik. Di antara yang kerap menghubungi saya dan baik sangat. Alhamdulillah, manusia berubah. Jadi yang kata tak berubah. Jadi adibu ini perintah berubah. Perintah mendidik. Maknanya kita yakin bila Nabi suruh, kita boleh. Apa yang disebut namanya? Hubbi nabikum. Cintakan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbi ahli baiti. Cintakan keluarga. Ini pun saya sebut sengaja pilih hadis ini, tidak dalam kitab tu, tapi ada kaitan dengan tajuk kita. Sebab mutakhir ni ramai orang menghina sahabat Nabi dan keluarga Nabi, khususnya Syiah. Dia cukup marah sangat. Kenapalah? Ya masa ikut-ikutan ni, yang toke-toke itu ada dapat habuan. Pengikut yang buta kayu ni, yang lebih lagi. Dan ada orang agama. Nah, kita tak tahu macam mana. Kalau siapa dengar terbaru ni bukan soal ustaz kita yang agak hebat, tapi mudahlah. Dia kata hadis ni tingkat zan. Sebab mana boleh jadi perawi, mentipu. Allahu Akbar. Perawi tipu. Saya ada rekaman tu. Tapi saya tak komen sebab ramai komen lah. Ramai orang komen benda, alhamdulillah lah. Tapi kita harap dia ubah. Dia kata perawi tipu, perawi ni kita baca, kita tajrih dengan apa ni, ajar wa ta'dil tu. Kita belajar itu. Tak mudah ni perawi ni. Tapi sampai segala sifat untuk benar itu dikaji. Bila dia kata, mana tahu perawi boleh tipu? Ya Rabbi, sabarnya besar pada orang. Tapi bukan salah pakai saban. Tapi kita gitulah. Jadi kena jaga adab dengan Nabi, adab keluarga Nabi. Dan pengukuh pada itu adalah watil Quran, baca Quran. Ini saya tidak pernah tidak pernah menganjurkan sangat untuk khatam sehari sekali atau 3 hari sekali atau 9 sekali atau 9 sekali atau setahun sekali. Bisa tekankan pada diri saya sendiri dan keluarga saya pun jangan sampai tak baca. Dah baca jangan sampai tak tadabbur. Apa kan gitu.
Kalau banyak, Masya Allah, tapi jangan sampai hanya banyak, tapi tidak ambil pengajaran. Quran itu diturunkan bukan untuk diamal, bukan untuk dibaca-baca saja, tapi untuk beramal dengannya. 3 perintah. Hubbi nabiikum, hubbi ahli baiti dan tilawah Quran. Ini 3 perkara ni, kalau kita beristiqamah, berkonsisten, perubahan ke arah positif akan meningkat. InsyaAllah ta'ala perintah Nabi. Pun semimbang juga satu perkara yang berlaku depan kita ni. Manusia Masya Allah baik. Tak boleh sebutlah, tak elok kan. Sebab kita sebut kita sendiri, saya bercakap untuk diri sendiri. Baik itu. Kita takut untuk diri kita. Sebab Masya Allah di sekolahnya bagus, universitinya bagus. Lepas masih dapat ayatan, dia terbalik. Ada lagi, sampai pencin, baru terbalik. Lagi teruk. Mu'azibillah. Alhamdulillah kita bersyukur, saya mendoakan terus kita dengan begini. Tak mudah tau. Kalau orang pencin ni kaya ni, malas mengaji ni. Sama saya cakap belum faham sangat. jadi datang je lah. Tidak. Alhamdulillah gunakan terbaik. Biarlah pecutan terakhir yang sampai ke yang terbaik. So kaedah kalau kita lari berapa meter tu? 400 meter. Sampai 300 rehat. Lah rehat lah dekat dah. Mati tak sampai sana. Jadi penghujung dengan kuat. Saya ingat tu kisah yang mungkin saya menceritakan masa semak dulu. Seorang kami kenal sampai Abu Ya Malik. Bapa seperguruan Bapa Hamka, Pak Nasir zaman tu. Dia datang ke Malaysia tahun 82, 83. Tahun 83. Masa tu Hussein On jadi Perdana Menteri. Kata asal ya. Betul kot. Ya ke? Tak apalah. Lebih kurang tu lah. Ya, atau dekat tu lah. Maaf tak apa. Lebih kurang dah tengok tarikh saya tak ingat sangat. Tapi masa zaman tu 83. Sampai di Subang, masa Subang lah, belum ada yang besar depan nama. KLA lagi. Sebab KLA tak mandai tu. Subang. Sampai dia macam nak pengsan gitu, buat ke hospital mesti. Mestilah ini PJ dekat. Terus cek dah, bapak mesti berehat. Umur dia 70 tu, 70. Bapak mesti berehat. Bapak gitulah dia kurang. Dia jawab dengan nada marah doktor. Dia kata, bapak sudah berjuang sejak umur 17 tahun. Mana mungkin bapak berehat umur 17 tahun. Bapak mati dalam berjihad. Ya Rabbi. Panik doktornya. Doktor bayangkan. Bapak ini marah kita balik. Dia nasihat aku rehat. Dia ni jemput negara. Zaman tu ni jemput Pak Hamka. Zaman tu lah. Mungkin tak sampai yang lain kot. Tapi sampai dia tak. Program negara tinggalkan dulu besoknya. Malam itu dia pergi ceramah Suku Kandis. Suku Kandis ni Kelang. Saya hadir. Dia cerita kisah itu. Dia memang nak marah betul doktor ni. Tak faham Islam ke? Doktor betul sebenarnya. Doktor nak kata gitu. Dia kata, bapak si berjuang. Bapak tak gitu. Itu tak betul. Doktor kena siap gitu. Tapi hak dia. Hak doktor itu tunaikan. Itu hak doktor. Jangan abaikan. Ni bapak mesti berjuang. Saya mati. Tak betul. Doktor tak betul. Maaf doktor yang ada sini. Tak betul. Kena masalah nasihatnya baik. Doktor kena nasihatnya baik. Tapi hak dia tu, hak dia. Nanti kalau doktor kata, bapak mesti berjuang. Biar mati. Lemah dia kan tu. Lagipun dia tu mati sungguh Kang. Jadi kalau Rasul nasihatkan untuk berbatan untuk kesihatan sebagainya, dia berjuang, supaya berjuang tak boleh. Dan dia berjuang. Saya pun tak melihat. Dia umur 70. Itu. Tapi kalau siapa pernah yang kerap kalau dia saya pernah melawat banyak masjid di Saudi. Rezeki ramai yang tua juga khatib ini. Selain pada muda juga. Ada muda. Untuk tua. Tapi yang tua naik memang mengangkat atau membela berkhutbah, hilang ketuaannya. Jadi yang muda. Bahasa ittaqullah tu dengan gerun betul. Kita ni ittaqullah wadi'u. Tuan-tuan sekalian yang hadir ni kita tidur terus. Jadi semangat orang dulu itu. Jadi kita ulang balik 3 perkara ni, hubbi nabiikum, hubbi ahli baiti dan tilawah Quran. Kaedah nak cinta tu bagaimana? Itu kuliah lain. Pegang itu dulu. Quran menyebutkan gini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau mencinta Allah fattabi'uni. Tadi ikut aku. Tadi kan yuhibbu nabiikum. Yuhibbukullah. Dia kaitan. Cinta Allah, cinta Rasul. Kalau betul cinta Allah Ta'ala, ikut Rasulullah. Ikut sunnah Rasul.
Apa Nabi lakukan, pemakanannya, pergaulannya, percakapannya, ucapannya, dan dengan jirannya, dengan semua itu. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li. Aku baik, siapa yang orang yang paling baik keluarganya. Suami yang baik dengan isteri dan anak-anaknya. Isteri yang baik dengan anak isteri dan anak-anaknya. Anak yang baik dengan ibu bapa dan sebagainya. Saya perlu sekali maksudnya gitu kan. Nabi yang paling baik. Ini manusia yang sedang dengan di pejabat, Masya Allah. Tapi dengan suami garang menyinga. Tak ada lah sini. Contoh saja. Tapi ada tempat lain. Di antah berantah mana. Ada yang juga suami. Tempat lain, Masya Allah. Jadi kena adil lah berdiri sendiri. Adil lah pada keluarga. Adil lah pada segalanya. Jadi kalimat ini, surah Al-Imran ni, yuhibbukumullah itu syaratnya, kalau kena cinta Allah, fattiba'uni, ikut sunnah Rasulullah SAW. Ini kena terus mencari ilmu, meneroka ilmu. Saya bersebut ilmu ni, kadang kita nampak ilmu ni fiqh, itu masalahnya. Bab taharah, bab haid nifas, bab wudu, ini masalah juga. Ilmu apa sahaja kita terokai, asal ilmu itu ilmu yang mendekat dengan Allah, Masya Allah. Satu kitab yang saya baca ini, saya baca senang kitab ni, sebab kami tak baca. Kita mengkaji, katakanlah kita buat master ke PhD ke apa saja. Kenapa buat kajian? Oh, kerana dapat title tertentu, kosong markah. Kenapa dapat? Kan hobi saya, suka hobi saya membuat kajian. Kosong markah. Nak betulkan adalah mengkaji, kerana Islam memerintahkan kita mengkaji. Satu ilmu, untuk dapat hasilnya, nanti untuk disebarkan pada orang. Masya Allah. Ini kita semasa katakan vaksin ini. Vaksin dipikirkan oleh ulama. Orang tanya saya juga, ulama saya tak ada apa-apa. Orang tanya juga, kawan tanya. Tapi tak ada, semak tak tanya. Okey, Alhamdulillah. Yang banyak tanya kawan pada kualis lain. Dan orang biasa. Ustaz, macam mana yang saya kata gini lah. Apa hukum berwuduk? Masuk rukun Islam tak? Tak. Kenapa wuduk? Mana semayang? Okey, cukup. Faham? Tak faham dah. Okey, apa hukum vaksin? Entah halal ke haram tak tahu. Tapi kalau tak vaksin boleh pergi masjid tak? Tak boleh. Nak pergi masjid tak? Nak pergi. Kalau tak pergi, apa alasan nak jawab? Bang Allah. Maka itu jawapan sementara ni. Macam mana pun, orang Islam, pakar-pakar dalam perubatan, mesti mengkaji. Supaya tu masa dapat temu yang sebenarnya. Kalau salah, kita perbaiki. Itu maksudnya kewajipan tu. Kewajipan. Betul kan? Betul ada seorang student saya, murid saya di buat PhD. Dah habis cuti, kemudian tak habis. Dia jumpa saya, Ustaz, ada kawan offer nak tolong. Upah sekian-sekian. Saya kata nanti nak PhD kan, nak ilmu. Jadi kata nak ilmu. Nak ilmu pun buat sendiri. Akhirnya dia bercuti setahun tambah. Alhamdulillah beres. Saya tak sebut nama lah. Dia gitu. Kita nak ilmu. Memang saya tahu ramai yang upah-upah je. Sebahagian lah bukan semua bab. Mungkin boleh upah je. Dia tak masuk Liban sini, orang lain tak masuk Matan sini lah. Tapi upah. Tapi tidak. Apa kita nak buat? Apa pun jawatan apa kita nak tujuan matlamat. Kenapa nak dapat LK ni? Nak kenal. Contoh ya. Kenapa? Di sini peluang aku untuk berdakwah. Dalam tentera lagi mudah untuk mengajak orang bawah. Dulu tentera ke atasnya bawah semua ikut. Sekarang lawan sikit ikut. Jangan ikut je. Tapi kita nak ikut mana? Islamik. Masya Allah. Masya Allah. Saya ada seorang masa saya dalam ada seorang kawan kapten, adjutan udara. Dia orang yang terima keluar masuk Arak ni. Biasalah dalam tentera zaman dulu. Tapi dia ikut rekam pada mulanya. Kemudian tinggal rekam ikut tabligh. Kalau nak surat tu tak basah dia. Saya tak ganggu itu. Daripada katakan 10 kotak, contoh aja. Kemudian dia pegang, dia kurangkan pada 8. Kurang pada 6. Masya Allah. Peranan dia. Tapi akhirnya dia berhenti. Saya kata kalau tuan berhenti, mungkin bisa kurang lagi. Tak. Naik 10 balik. Yang berhenti. Alhamdulillah, itu mudarat. Jadi itu, dapat tinggalkan tu baknya. Okey, daripada sini bahawa kalau kita nak cinta Allah Ta'ala, maka ikut sunnah Rasul SAW. Itu
ada kena peningkatan lah. Dan ini sekali lagi, wa ma atum fakhuzuh. Ambil. Manahakum an fantahu. Apa Nabi arahkan, terima saja. Suka ke tak suka. Ini larang tinggal walaupun kita suka. Jam tu laju ya. Ini ayat Quran yang kita berkaitan juga surah Al-Maidah ni. Sifat mukmin yang baik adalah yuhibbuna. Yuhibbuna maknanya Allah cintakan pada kita. Mukmin ini, muslim ini, yuhibbuna cinta. Cinta berbalas. Ini cinta balas ni. Cinta Allah cinta kepada kita. Maka orang inilah yang insya-Allah taala yang insya-Allah akan selamat di dunia dan akhirat. Jangan sampai cinta lain itu melebihi Allah Taala. Kalau Dawiyah menyebut, Rabi Al-Dawiyah hidup sezaman dengan siapa? Hasan Basri. Tapi Hasan Basri seorang sufi hebat-hebat. Yang terkenal tu Zuhur Dawiyah ni seorang yang sufiah yang tapi dia ditawan dan dijadikan hamba. Tinggal gitu, dia kata gini, ukur dirimu. Siapa yang kamu kasih? Allah atau dunia? Berapa jumlah kalimah Allah kamu sebut satu hari? Berapa saat kamu ingat Allah Ta'ala? Berbanding dengan yang jumlah nama makhluk yang kamu ikut sebut dan masa kamu ingat lebih pada dunia. Kalau itu banding itu, kalau kamu lebih pada duniawi, lebih pada makhluk, kamu juga cinta Allah. Nah itu kata Rubah Al-Adawiyah. Sedekahkan nak bertanya. Yang berjaya adalah mereka sembahyang. Segala kita lakukan tadi, pokoknya, tunjangnya, asas utamanya, solat sembahyang. Itulah. Itu semalam ada satu program kawan di UAE tu, di Jumaat saya dengan Dr. Fauzan. Ada orang timbul isu sembahyang tapi maksiat juga. Pergi Mekah maksiat juga. Cuma saya sebut gini je. Saya pernah tanya seorang pengarah tamu haji, pengurus besar tamu haji Empat Negeri. Kenapa, apa yang kamu beri khusus? Apa yang lebih khusus untuk orang khusus haji ni? Balik Mekah tak cerita apa manafi'nya. Cerita selipar hilang 3 pasang. Cerita selipar hilang balik Mekah, Masya Allah. Lepas tu cerita nasi Arab besar. Allah kosong, dia punya marah lah tak kira lah tu. Saya marah tak apalah, tak pasal terima je. Saya Gelojoh tanya tu. Tapi saya lihat sendiri, orang pergi Mekah, maaf kalau ada sini lagi baru ni, ada pengalaman Mekah tu. Dia tidak fokus pada ibadah sangat. Fokus pada shopping sekarang ni. Maaf kalau tak semua mungkin. Tapi sebang gitu. Kedai Mekah, kedai buku tak banyak pun. 1-2 buah kecil saja. Tak ada orang. Yang penuh, tempat kurma. Ini fokus tak betul. Sebab kurma beratus nak bayar tu. Allahu Akbar. Kena buku tak ada yang tak berhenti. Ya betul. Tak percaya, jom. Dia tak boleh lah ni. Kedai buku depan ada berapa buah je, tak banyak. Tak ada orang. Adalah budak Arab, orang budak Pakistan. Melayu tak ada langsung. Masalah itulah. Kita tak cinta tempat-tempat yang boleh bawa kita pada motivasi diri untuk kerohanian ni. Jadi balik sini, aflah ni orang berjaya orang solat. Dia solat bagaimana? Yang khusyuk. Nak khusyuk macam mana? Buku baca buku khusyuk solat. Tak khusyuk juga. Saya sebut jelas siapa-siapa pun bahawa dia pokok pangkal punca tak khusyuk kerana pemakanan. Makan haram, makan syubhat tak akan khusyuk selama-lamanya. Mana nak khusyuk? Makan benda haram. Hati kotor, jiwa kotor. Maka sebab itu Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku tak pernah masuk dalam perut aku ini benda syubhat. Apa tanya haram? Ini masalah kita hari ini, soal perjawatan misalnya, tak kira asal dapat, halal haram tak kira. Itu kira belakang. Taubat ajalah. Taubat dengan sengaja jabat saat maksiat ni saya tahulah. Tapi kalau bil jahalatin itu, insya-Allah lah. Di maknanya benda-benda itu sangat berkaitan. Banyak berkaitan ini. Saya nikah insya-Allah nak menjadi Usmah tanya tu. Ini bab solat ni pun. Kita semua hafal. Semua mesti hafal semua Luqman. Tak ramai yang tak hafal, ramai yang hafal. Surah Luqman hafal, surah Waqiah hafal. Alhamdulillah lah saya nampak hafal. Tapi di antara yang banyak orang hafal surah Luqman. Ya bunayya aqimis salah. Ya bunayya, wahai anakku, kita anak-anak lah. Ni Luqman bin Hakim. Luqman Hakim ni khilaf ulama sama dia nama orang betul ataupun sebab pada sifatnya itu wallahu alam. Tak apalah, yang pentingnya
Allah firman, ya bunayya aqimus salah. Katanya, Sayyidina Luqman kata, wahai anakku, aqimus salah. Kalimah qam yaqum itu ada di huraian panjang. Sempurnanya salat itu, tempat lain waktu zakah dikembarkan dengan wa'mur bil ma'ruf. Sekali betul dah. Jangan nak betul je. Madu Ustazah Jamilah bagi hampir dah. Tuan-tuan bahasa saya boleh saja lawak je. Tahan sikit sebab saya gampung. Saya dua madu. Bukan madu dua madu lagi. Dua madu. Maaf saya salah faham Kang. Satu madu lepas, satu madu belulut. Ni ambil cerita lain pula, madu tiga kan payah belakang. Ni satu madu lepas, satu belulut. Saya ada sekasi sikit dengan madu belulut ni. Tapi dia mahal. Dia mahal, lebih mahal daripada madu lebah. Cuma dia lebih terjamin tak bercampur. Misalnya selingannya, okey balik sini. Makin masalah. Dia gabungan dia. Dia kan semayang, sensitiviti hati dia sangat sensitif dengan benda-benda kemungkaran ini. Sangat legit dengan benda kemungkar. Dan cinta kepada ma'ruf. Ada rasa itu. Ini kaitan ni. Aqimus salah wa amr ma'ruf wa nahy munkar. Ini kaitan tu. Aqimus salah. Qama yaqum aqim wa amr ataf. Betul? Bagaimana? Wa nahy munkar. Wasbir. Dia benda-benda berkaitan semua tu. Maknanya kalau kita solat yang sempurna, sangat-sangat rasa jijik melihat benda mungkar. Kalau kita penganjurnya, bagaimana? Kalau kita yang menyukainya, atau meredoi benda kurang, wali'azubillah. Saya tertarik dengan Ustaz Usni sebut minggu lalu tentang amal ma'ruf dan mungkar. Terus apa dia? Semua sebut. Jangan ikut nampak mungkar itu, ubah dengan bil-yad, kan? Lepas tu bil-lisan dan bil-qalb. Bukan step itu. Dengan yad. Kita ada yad jelah. Lisan diam. Atau lisan sahaja. Lah saja. Kalau mampu ketiga-tiga kita lakukan. Kita ada kuasa. Kita ada lidah, penuh lisan, bagi. Dan hati ini tidak reda. Yang pilih salah satu, tak boleh. Kalau dalam bentuk infak, infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi'amwalikum anfusikum. Amwal dan anfus. Tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Tapi ayat ni juga, yang hadis juga, perintah cara muka ini, bil yad. Dalam nastati' kalimahnya, kita tak mampu. Dengan bil lisan. Boleh nastati' tak mampu dengan qalb. Tetapi hakikatnya, ke semua itu sekali. Kalau kita mampu semua, buat semua. Saya sebagai orang berkuasa, saya guna kuasa. Saya sebagai orang boleh menulis, boleh bercakap dengan lidah, sampaikan. Dan saya dengan tentuan saya berdoa. Tiga-tiga digabungkan. Sikit lah, saya nak berhenti ni insyaAllah. Saya suka berkongsi. Ni saya dah lagi. Jaminan ta'ala. Jaminan ni, inna salat tanha anil fahsya munkar. Balik tadi. Orang semayang, dia sangat sensitif dengan soal kemungkaran ni. Dia benci pada kemungkaran. Benci bukan musuh pembuatnya. Ingat. Benci mungkar. Mungkar tu bukan orangnya. Saya ulang, yang salah faham. Kita kadang kita marah orangnya. Marah sifat tu. Marah orang tak boleh. Orang bantu kita. Kita benci orang buat mungkar, kita benci orangnya. Tak betul. Wallahualam. Kalau saya tak betul, maafkan. Tapi itu bangan saya. Maafkan saya. Jangan marah orangnya. Orang tu masih boleh ubah. Yang tak ubah mungkarnya. Arak, tetap arak. Orangnya, minum arak tu boleh ubah. Arak kekal araknya. Jadi jangan musuh orangnya. Orang tu memandu kita. Betul, saya cukup kurang setuju sangat kalau orang bermusuh dengan bahasa kesat siapa-siapa pun. Siapa-siapa pun. Dia memang akan bantu kita. Kecuali perang. Dalam perang lainlah, dalam perang. Member kampung lah tak tembak, tak boleh lah itu. Itu tak boleh. Dalam perang, kena fadar berliqab lah. Jadi ayat ni berkaitan sangat bahawa fahsyat mungkar ni. Saya ringkaskan insyaAllah. Ni macam mana pun jaga. Sangat nak jaga ni. Surah Isra dan surah Yunus ni. Supaya ingat jaga inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula. Jaga percakapan apapun mesti ingat, jangan lepas. Pengkajian kita, penulisan kita, hasil usaha dan sebagainya, semua kena usah nanti. Ada seorang sahabat saya, dia buat PhD di saya pasti di mana, UK tu, saya tak apalah mana-mana. Tak pasti rasanya mungkin tak sebut nama lah. Dia sekarang di Brunei. Seorang profesor, Datuk Profesor UM,
Dan pencernaan dia tak apalah jelasnya. Dia buat PhD. Tapi ada satu profesor dia minta satu sikit kalimah, mungkin satu ayat yang sikit penyelewengan pada akidah. Dia tak buat. Sampai ditukar profesor lain daripada Palestin sangat. Marab Palestin. Lambat habislah, tegak tangguh, tapi dia tak sanggup untuk itu. Tapi ada orang-orang yang sanggup, saya tahu, dah meninggal. Saya tahulah yang ada lagi. Alasan baris saja menggunakan untuk menghancurkan Islam. Jadi ingat, semua akan Allah Ta'ala. Tulisan kita, sekecil mana masuk library mana, oh ini Selinda punya utusan ni. Dia kata boleh. Siap, Selinda. Kena jawab untuk. Jadi pastikan peringkalan kita itu penulisan ke apa saja yang baik. Ayat bawah itu wa ma yattabi'u aktsaruhum ila dhanna inna dhanna la yughni min al-haqq syai'an. Ini ingat. Ini yang saya dengar syamah ustaz kita tu, dia kata hadis ni peringkat zan. Masya-Allah wa bi'azbillah. Hingga dia kata perawi itu makin menipu. Ya Rabbi lah itu. Ini ustaz kita mengaji Yaman katanya. Saya ada tobat lah. Tobat. Saya nampak ramai ustaz-ustaz dah ada komplain dah. Masuk Mazhar, termasuk ustaz dah Perlis, masuk ustaz depan ni. Yang usim depan dia. Banyak sahabat sebut lah. Bukan usim. Kamilin. Rozaini. Ya. Kamilin. Kamilin. Okay. Tahniahlah, bagus sangat dia mengamalkan. Tapi kita tak menghina dia. Mungkin dia tersilap salah. Sebab saya tahu dia baik, tapi mungkin situ. Tapi di Yaman saya tahu bahasa Arabnya bagus. Banyak hadis yang bagus. Cuma tak lawan dia lah. Di Pakistan hadis Masya Allah lebat. Macam Maulana Yusuf patut bagus. Boleh tengok selama hadis syok. Cuma saya tak sempat tengok lah. Okey, tak apa. Balik sini, jangan kata gitu. Belajar dulu. Allah akan tanya nanti. Ini satu lagi ayat lagi yang berkaitan lagi. Ingat? Di mata quluna ma la taf'alun. Cakap tak buat. Dan ayat Saf juga begitu tentang Allah. Rasul ayat ni lagi keras ni. Tentang apa ni? Ata'amul nas bil birr an ta'batan sa'anfusakum wa antum ta'lamun kitab afala ta'qilun. Semua ni ayat ni mengajar kita supaya konsisten dengan kebaikan dan maju ke depan dengan kebaikan jauh daripada yang mungkar. Ini maknanya perubahan yang kita buat, taghyir. Ada buku kecil nama Syabab at-Taghyir. Syabab at-Taghyir, pemuda dan perubahan. Cukup baik untuk dibaca dan masih kekal, tak mesti mesti terjemah kot. Satu je ni insya-Allah. Allah lepas tinggal tajuk ni kita dengan perbincangan. Insya-Allah akan datang la taghdab. Bulan depan insya-Allah la taghdab, jangan marah, itu aja. Kita berhenti dulu, saya peluang tanya kepada semua, moga Allah rahmati kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kami persilakan untuk para hadirin bertanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan. Cikgu Hashimah jangan senyum-senyum, silakan. Mic bagi orang lain dulu. Kalau orang lain saya tahu dah ada Dr. Irwan tu ada soalan tu. Okey, silakan. Silakan. Boleh tanya ke? Boleh tanya Ustaz. Boleh Dr. Irwan. Kalau Dr. Irwan tak tanya kami rasa Banyak jawablah, tanya boleh, insya-Allah kita bincangkan. Nak tanya pandangan Ustaz berkenaan tajuk hari ni lah, latihan untuk kita cantikkan akhlak kita ni. Cuma ada pandangan sebahagian orang lah. Pandangan dia, kalau kita tengok kawan kita macam perangai tak elok apa semua, kita jangan kawan. Maknanya kita jangan melibatkan diri kita, jangan bercampur gaul dengan orang-orang yang perangai tak elok. Akhirnya seolah-olah macam kita ni sama-sama macam orang baik je. Ada setengah tu pula sampai dia tak mau langsung lah macam keluar-keluar pi makan angin ataupun pi market ke apa dengan kawan-kawan, ajak pi minum apa pun. Sebab dia kata benda-benda ni akan mengotorkan hati dia. Sebahagian pula lagi ekstrim macam dia tak mau hidup masyarakat lah. Kira macam dia nak cari tempat, dia kira nak cari duduk, kalau boleh duduk dalam masjid tu terus lah. Tak maulah orang-orang lain semua ni macam dia punya tu kotak dan sebagainya ni lah. Dia macam nak jadi macam betapa dan sebagainya tu. Nak tanya pandangan Ustaz, bila kita hidup macam zaman lah ni kan banyak sangat distractions, Facebook ke apa-apa lah, media sebagainya. Jadi kadang-kadang benda tu kita risau, pandangan yang tak tahulah, pandangan yang penjurus ke arah macam semua ni kita tinggalkan segala-galanya. Tak boleh kerja. Macam Ustaz kata tadi lah,
yang contoh kerja askar dan sebagainya. Tak boleh. Kalau semua orang kena jadi ustaz, kena jadi imam, kerja kat masjid. Kurang macam tu lah nak tanya pandangan ustaz. Terima kasih ustaz. Alhamdulillah, cantik soalan. Layaklah untuk dengan orangnya. Cuma saya minta Fadil jawab dulu. Fadil nak jawab, Fadil jawab, dia pakar. Sebelum juga Syemah. Syekh, Fadil jawab sikit. Yang berit macam-macam sangat. Fazil, mic. On. Jawab soalan. Siapa? Saya ke? Ya. Ya, siapa lagi? Tak ada mana mantai suara sini yang ni. Bagi sikit. Saya tadi dengar soalan tu, saya nak teringatkan saya punya pengalaman sebenarnya. Kebetulan pula 2-3 tahun ni saya terlibat didatangi dengan orang-orang yang berpenyakit yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Okey. Yang datang buat kerja dengan saya ni kan. Ya. Yang datang saya buat kerja-kerja kontrak sikit lah. Tapi yang datang tu kebetulan yang ini main gam, yang ini main heroin, ganja apa semua kan. Tapi nak buat macam mana, dah Tuhan datangkan benda-benda macam tu, jadi saya rasa macam kita gunakanlah pengalaman nakal-nakal kita dulu tu kan untuk nasihatkan balik apa semua tu lah. Tapi benda tu memang ada keliling kita, tak boleh nak lari. Kalau tak boleh nak cari kerja kan, nak cari pekerja. Jadi saya pun, sebenarnya saya nak tanya tu tadi, tapi Dr. Irwan dah cakap dulu kan. Jadi Pandai dah. Tapi tak apalah, itu je lah saya nak share, bukannya saya nak jawab soalan pun, saya tak kerti jawab soalan. Okey, jawapan tu alhamdulillah sebahagiannya. Dia Syemah kata apa? Dia Syemah bagi sikit. Cikgu Ashimah, mic on. Allah. Okey, yang Dr. Irwan tanya tadi berkaitan dengan, saya boleh mungkin beri pandangan sebab kalau kita memang mak bapak kita, bapa kita sejak dari kecil lagi memang selalu bercakap mengatakan bahawa kawan-kawan tu kena pilih kan. Jangan kawan dengan orang yang tak baik. Tapi kadang-kadang kita mengatakan kawan-kawan kita tu tak baik, sedangkan di kita sendiri pun kita tak tahu sama ada kita yang akan mempengaruhi mereka, ya. Jadi memang betul lah kita, kalau kita dengar daripada orang-orang yang selalu memberikan pandangan dan sebagainya. Contohnya kalau Prof Muhayya tu kan, dia kata kita kena duduk dalam circle yang persekitaran yang baik. Maknanya kita nak menentukan kita punya pertumbuhan diri kita, apa yang tentang akhlak kita dan sebagainya. Circle yang kita cari tu perlu circle yang persekitaran yang baiklah. Maksudnya dari segi, tak kira lah dari segi amalan dia ke, dari segi dari segi yang boleh membawa kita kepada pertumbuhan diri yang baik. Namun begitu, diri kita sendiri kita perlu ada kekuatan, kita perlu mengisi dengan ilmu-ilmu yang boleh mempertahankan diri lah. Maksudnya kita sendiri yang kuat, maksudnya dari dalaman kita perlu kuat walaupun kita menggauli orang-orang yang kita yang kata Irwan kata mungkin yang kata Faizi kata tadi yang dadah lah yang apa, tapi kita, kalau kita dah kuat, kita boleh mengajak dia. Itu yang dikatakan mungkin Ustaz, kita boleh panggil dia sebagai, kita juga kita panggil berdakwah dengan dia. Jadi kita bukan saja untuk diri kita, sebab kita juga memang sepatutnya kan kita amalkan dan kita juga mengajak untuk membuat kebaikan. Jadi untuk kita mendapat sesuatu supaya kita ni tidak dipengaruhi oleh nasihat-nasihat yang tak baik tadi, jadi kita kena perlu kuatkan diri lah, ya, perlu kuatkan diri. Cuma bila Irwan kata kita perlu kurung diri kita, kita kena tak bermasyarakat, itu satu yang orang kata terlalu bukan nak katakan pentingkan diri, tapi terlalu apa nak kata sebab kita bermasyarakat, jadi kita memang perlukan masyarakat, ya. Jadi saya rasa memang
kita perlu bergaul jugalah ya, di samping kita kuatkan diri kita dan juga kita juga mungkin dapat ilmu daripada orang pengajian daripada alim. Jadi perkara-perkara yang tak baik tu mungkin kita boleh hindarkanlah melalui apa yang ada, kekuatan yang ada pada diri kita. Itu yang saya boleh kongsilah Ustaz ya. Saya tahulah jawapan saya tu boleh memberikan sedikit kepada ni ya, kita sama. Okay, terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Sebenarnya ramai boleh jawab ni, boleh bantu ni. Sebenarnya masa kita tak banyak. Tapi saya yang pertama, saya setuju tadi. Menyendiri tu. Yang keluar jumpa orang. Jika sekiranya kita tidak mampu untuk berhadapan dengan orang lain. Kalau masih mampu, merangkaklah jumpa orang. Tak dapatlah. Tak dapat tidak. Mau tak mau, betul yang zaman dulu orang pergi bertapa di sana tu, bertapa dalam Bukit Bukau tu sebab tak mampu dah, dia satunya. Tak boleh buat apa langsung. Jadi kalau selagi boleh bercakap, lagi bergerak, boleh merangkap jumpa masyarakat, jumpalah. Itu dakwah kita. Itu jihad kita. Ini dipanggil dalam bab uzlah. InsyaAllah malam saya bincang bab uzlah dengan kawan. Uzlah. Mau tak mau pun wajib uzlah. Ada dua uzlah. Uzlah badaniyah atau jasaniyah, uzlah ru'yah atau syu'uriyah. Ini di mana-mana pun boleh uzlah, tapi uzlah syu'uriyah atau makna ruhiyah. Maksudnya kita bersama kelompok maksiat, kelompok dadah, kelompok apa saja, tapi tetap uzlah syu'uriyah atau ruhiyah. Begitu bagaimana nak uzlah itu bagaimana? Itu masuk kelalaian pula lah. Itu kelalaian bagaimana di tengah-tengah masyarakat yang korup, maksudnya yang bejat, apa semua tu, kita boleh bersama-sama mereka. Tapi kita lari berjihad. Maka kita bersama. Itu yang amat penting. Malah dalam itu dapat ilmu. Dapat kematangan. Kita kalau kita duduk puak kita, rasa baik dunia, aman dah. Kita pergi masjid. Marah masjid je lah. Betul masjid. Saya pernah pergi tahun lorong Haji Husin, lorong apa tu? Kita saya pergi zaman dulu. Baru saya tahu rupanya gitu. 4 mana cerita ni? 4 malam saya Johor Bahru. Saya pergi semua kelab malam. Tak percaya ke? Pelik je kan? Seorang kawan saya, cikgu juga. Cikgu Jamalia kenal. Cikgu Jamaluddin bin Abdul Ghani. 4 malam saya Johor Bahru, saya round dengan dia. Pergi tempat kelab malam. Tak masuklah, kami tu aja. Dan tempat pelajaran. Dia Allah bertanya, sahabat saya baik di Terengganu. So Jamalia kenal orang Puan. So Jamalia kenal suami pada Kartini. 4 malam dia buat tempat-tempat macam tu. Malam keempat betul. Kenapa Ustaz tahu kenapa saya buat sini? Saya dah tahu, sebab saya tak tahulah. Dia kata, inilah Ustaz, kita ceramah di masjid, ceramah di surau, forum perdana. Masa itu perdana macam-macam. Ini tak ada sebab begini. Tak ada sebab begini ni. Baru kita sedar, ya Allah, ini aku. Saya mengajak, ada Ustaz Mahtamah tak? Ustaz Mahtamah. Anda kata Ustaz Mahtamah ni. Bukan nak membuat kita. Tak ada ya? Saya boleh hilang tajuk cerita sama Mahtamah. Ustaz Mahtamah. Yalah, ada seorang, bukan guru saya juga. Dia mengajar kuliah Islam Kelang. Kemudian ke Syamuddin Kelang, dan tukar ke Ampun Jamaah Pelabuhan Kelang. Ustazah Fazah Sani, Masya Allah, orang sangat baik. Orang merhum. Orang kenal seorang ustazah, seorang ibu, seorang kakak sangat baik. Dia meninggal di Perlis. Masa dia meninggal di katakan, beritahu banyak burung terbang di udara menutupi macam reduplah kawasan masa kemumi itu. Sangat baik orangnya. Dia mengajar kuliah Islam. Orang panggil dia sangat dihormatilah orang alim, Masya Allah. Bila pergi Amban Jamal jumpa saya, Syekh, ana baru faham dakwah. Ana baru faham dakwah. Ana baru faham tarbiyah. Ana baru faham jihad. Kenapa Ustaz kata gitu? Ana di kuliah Islam, ana kata budak Quran teruk sangatlah perangannya. Syamuddin lah, semua jangan berjawab. Pun teruklah. Rupa-rupanya itulah malaikat. Itulah orang yang baik-baik, anak-anak baik, anak syurga amat tu. Tapi di sini lombok-lombok anak, seperti anda sini. Ya Allah, nanti terasa. Kita lah. Kalau siapa mengajar MPM masalah, contoh MPM tak Islam. Oh, teruknya budak mata Islam ni. Cuba mengajar teknik tengok. Baru tahu punya Islamik. Mengajar di Asmat Gajang, Ustaz Fatimah. Asmat Gajang. Petang-petang Asmat Gajang. Tak pindah-pindah. Maaf, Ustaz. Siapa yang paling lama? Ustaz Mahyudin. Ustaz Mahyudin. Teruklah pada semap ni. Cuba pergi SAAS. Cuba pergi Kaumban. Mau terasa di sini medannya. Maknanya kita bukan nak menghina, bukan nak merendahkan. Itu tempat kita. Baru kita tahu, oh lemahnya aku. Tak buat apa-apa pun. Dia like marah pada semap je. Semap dah baik dah. Malaikat dah. Malaikat ni. Bukan malaikat contoh baiknya.
Mau mengajuk ayat tu, baju ayat tu. Nama ayat tu pengaman. Cuba pergi ITM. Contoh. Maaf. Bukan semua dan bukan semua sulang. Jangan marah tahu. Cerita aja. Dah tahu tak. Berbanding itu. Jadi benda-benda gitu kena baik sangat kita berkawan orang berpelbagai, tapi kita mampu menghadapinya. Tapi jangan sampai kita terbawa. Tengok ukur sisi kita. Kalau kita ada sonda 50-nya pergi 250. Kita kumpul tenaga dulu. Khalid pernah berulang. Khalid Walid ni dia tak pernah kalah perang. Sama ada masa tak Islam atau masa Islam. Tak pernah kalah. Sekali perangan dia berundur. Apa tuan kafir kata? Khalid firar, munafik. Itu dia. Tapi kata Nabi, dah bukan firar walakin karrar. Dia bukan lari daripada perjuangan, dia berundur untuk strategi. Maknanya gitulah kita mampu yang hadapi. Kalau saya mampu menghadapi dengan dada, pergi agak-agak dengan dada. Saya tidak dapat dengan gaya macam ni, Masya Allah. Susah, bukan senang. Dengan ceramah di masjid, orang sambut bukan bayar 500,000, mudah aja dakwah apa itu. Ini bukan nak kata lah. Bukan nak kata tau. Nur Hanim, dah kata dah ni. Bukan nak kata. Tapi kita, dakwah kita bukan gitu. Jadi kita terjun di medannya, bukan tahu dakwah sebenarnya. Maka sebab itu saya kurang setuju kalau lari daripada pada jihad. Lari daripada medan yang macam tu. Kita kena mampu. Lepas tu program kita perbagaikan. Bukan ceramah saja. Kena ada kaunseling bergerak. Kena ada bentuk-bentuk amal-amal kebajikan. Menghadapi manusia. Kita lepas tu kita sering dengar orang bercakap bab kekayaan. Lupa. Rupanya badan Melayu ni bukan million. Bukan bilion. Tapi orang ni tak kenal orang miskin. Dia tak tahu ni. Orang yang tak makan ni. Orang tak ada makanan lagi. Yang hutang, nak lari ke rumah, tak tahu. Maka kita perlu bersama-sama mereka. Lepas tu saya kata, tidak boleh uzlah badan dia atau jasa dia sekarang. Uzlah syu'uriyah dan ruhiyah mesti kekal. Mesti teruskan. Terima kasih, soalan yang sangat mencabar. Terima kasih banyak. Itu je. Terima kasih. Fatimah sihat, Alhamdulillah. Tak ada bersama tamah ni, kita baik dalam Fatimah di tempat saya ngajar tu. Kisah strategi juga itu. Kita teruskan tu. Kita buka lagi soalan terakhir, insyaAllah. Ada soalan? Cuba cikgu. Cuma saya ni nak dapatkan satu apa daripada Ustaz lah kan. Dalam kita berdoa lah Ustaz ya. Ada saya ikuti satu program lah, saya ikuti satu program lah. Jadi di akhirnya Ustaz tu akan berdoa. Jadi bila berdoa tu maknanya dalam doa tu kita kena melihat diri kita sangat-sangat disebut jijik lah, pendosa lah, semua yang sangat-sangat teruk lah. Jadi masa tu saya pun terfikirlah Ustaz, adakah kita perlu melihat diri kita ni jijik, melihat diri kita ni sangat berdosa. Dan kadang-kadang saya tak terfikir apa yang sampai ke tahap mana saya nak fikir dosa itu sampai jadi jijik, sampai kita tetapkan diri itu jijik, pendosa dan sangat-sangat apa disebut. Ada istilah tu memang kita ni perlukah kita berdoa, memohon ampun daripada Allah sehingga kita melihat diri kita serendah-rendahnya macam tu. Jadi mungkin saya nak dapatkan pandangan sebab bila saya bersama-sama di situ saya rasa macam saya berfikir macam saya jadi tak ikhlas lah kan dalam hati saya. Kenapa saya nak kena sampai tahap itu melihat diri kita untuk kita mendapat keampunan daripada Allah, atau adakah memang itu salah satu caranya untuk kita memohon keampunan, mendapat kasih sayang Allah dan sebagainya. So mohon Ustaz bagi pandangan sikit. Terima kasih Ustaz. Saya nampak ramai abad-abad, Masya Allah. Boleh tanya, boleh jawab, tapi tak balas peluang saya jawab ni. Ini kali begini ya. Yalah, kita jangan menghina sampai terlalu hina depan manusia, makhluk. Nanti dia bijak-bijak orang. Allah Ta'ala, Masya Allah. Kita hamba sangat daif dan sangat daif. Jin depan Allah Ta'ala. Dengan makhluk, jangan sampai kita menghina diri, sampai kita diperhinakan. Tengok orang juga. Ada orang yang bila kita menghina diri, dia hina sungguh-sungguh. Tapi ada orang yang kita hina diri, dia hormat kita. Kita tengok lain macam mana. Gila kita melah diri, dia kata kita kena sungguh lah, pijak-jak kita. Tapi ada orang yang
Bila kita mudah diri, dia hormat kita. Kita kena tengok je lah gitu. Orang kaunselor tahu kan. Orang ni kita itu Pak Hamka, Pak almarhum, orang jemput dia pergi sana. Ni cerita masyhur. Cuma saya cerita ubah suai sikit lah. Modify sikit. Mudah-mudahan faham. Orang datang ke rumah dia bawa proton lama. Ni bukan contoh ni. Untuk mudah faham je. Proton lama bagi jemput. Dia tengok kata proton buruk. Tak naik. Orang kata faham kan sombong lah. Orang lama apa sombong. Dia pergi dengan anak dia. Buat kereta besar. Buat kereta BMW yang macam datuknya. Apa standard pergi sana. Orang kata Pak Hamka sombong. Kata orang beritahu dia, anak murid kata, Bapak Buya bukan sombong. Dia nak status yang seorang ulama. Dia tak memperhinakan diri sama ulama. Dia perhinakan begitu. Dengan orang lain, dia pakai kata besar jemput. Dengan presiden besar. Dengan ulama sahabat itu, di Indonesia dia dah sampai sahabat dia, nak kata buruk. Bukan salah faham gitu. Bukan kata buruk, tapi tengok statusnya. Begitu. Maksudnya kita jangan sampai diperhinakan orang. Gitulah. Dan dengan Allah Ta'ala, Masya Allah, itu memang selayaknya. Tapi bukan lepas ramai, layak saya sendirilah. Ya bangun, ya Allah, akulah hamba yang dhaif. Jangan banyak berdosa, sekian-sekian mengaruh. Itu salah. Tapi kalau diperheboh-hebohkan, takut jadi lain. Jadi penyakit lain berdatang nanti. Jadi begitulah pandangan saya. Itu yang saya mampu, insya-Allah. Moga-moga kita sedar siapa kita. Kenalkan kawan kita. Yang paling penting, dan jangan berpisah dengan kawan. Yang baik-baik, dan jangan lupa yang kurang baik juga kita ajak. Itu pahala, insya-Allah Ta'ala. Dan jauhlah menghina orang. Saya ulang tadi, jangan menghina orang. Perbuatan dia. Tadi kan, dia minum arak. Yang menghina peminumnya. Arak tu di alam. Peminum kan baik. Itu masa nanti. Siapa yang tak kenal Fudail bin Iyad? Kenal kan? Sepakat tak kenal? Fudail bin Iyad. Pastinya orang kenal. Abidal Haramain. Banyak saya sudah kenal Fudail bin Iyad. Saya dah. Tak tanya Jabal Syam. Fudail ini perompak kan? Betul kan? Perompak jalan Lebuh Raya. Tapi akhirnya ya. Betul Ustaz. Betul. Akhirnya kalau kita kenal, saya kenal dia. Seorang yang hebat. Seorang yang sangat hebat, terkenal sejarah Islam dan hadis dan berbagai. Masuk apa? Alah, aku tak kenal Fudail, kena Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni masya-Allah sampai nak bunuh adik dia. Nak bunuh adik dia. Lah kotal tu. Tapi akhirnya dengan satu ayat Quran, surah Taha, adik dia baca. Dan dia baca balik semula, lembut hatinya dan terus jumpa Mak Arkam. Bukan Arkam Sing Mencala, Arkam dia dekat Baitullah, Arkam Abdul Arkam. Yang maksud Islam itu. Islam dia itu, hari pertama Islam kata Anas bin Malik, tidak pernah aku dengar takbir yang paling kuat melainkan bila Sayyidina Umar masuk Islam. Allahu Akbar itu daripada Safa, Marwah sampai dengan ke Baitullah. Maknanya gitu. Maknanya orang yang seburuk itu akhirnya berubah, Masya Allah. Penyanyi yang tok-tok dia di barat. Siapa dia tak kenal Yusuf Islam di sini kan Aslam ya. Yang Malaysia tu Islam yang Islam. Datuk macam orang Islam ni bukan dia. Dulu dia penyanyi. Sekarang bila dia Islam, seluruh harta jutaan itu digunakan untuk Islam. Maka sebab itu kita jangan menghina orang lain. Sebab itu sama kita mengajak mereka bersama baik. Moga-moga kita akan tambah baik dengan kebaikan mereka juga. Lepas tu saya nak sebut juga bahawa orang buat kerja tak ikhlas. Ini satu cerita juga. Orang kerja tak ikhlas, dia buat kerja menunjuk. Buat macam-macam. Yang menghina dia. Dia buat 10 masjid, semua tunjuk. Nak beri hantar semua. Yang menghina dia. Sebab ribuan, puluhan ribu, ratus ribu semayang dalam masjid. Doa mereka itu berubah di ujungnya. Tak mustahil. Orang dia tu melanggar je, tunjuk-tunjuk nak belanja, nak lemah lebih orang kata dia baik. Yang kata gitu, doakan dia baik. Sebab dia banyak buat kebajikan. Moga-moga ramai yang dapat manfaat itu mendoakan kebaikan dia. InsyaAllah ta'ala. Terima kasih. Orang nak berhenti lah, Datuk saya ada masyarakat. Ustaz, ada soalan terakhir ni. InsyaAllah. Puan Nazrah, jarang-jarang ada soalan. Okay. Bagaimana caranya untuk menegur seorang ketua untuk berdepan dengan egonya, menyedari kita mempunyai kedudukan lebih rendah dan juga kita ada banyak kesalahan. Okey, Fairulnya tak dah jawab dah. Okey. Allah banazal, masya-Allah gini ya. Bagaimana caranya untuk menegur seorang ketua? Yang pertama, wallahu alam. Fatimah lebih tahu, dia pernah menjadi ketua dan sebagainya. Dan kawan-kawan juga begini.
saya ingat ketua sebesar mana pun dia akan hormat orang paling bawah pada dia jika orang bawah itu berakhlak mulia. Contohlah pergi masjid. Lah tolak tukang kebun jadi imam sebab dia tak layak. Kena banyak kan. Tapi masa pejabat semua orang kan di masjid tukang kebun yang gitu saja dululah. Jadi maknanya satu masa dia hormat juga. Yang pentingnya kita bentuk sahsiah terbaik. Tak cuma itulah saya katakan kualiti kita akhlak itu. Dihormati insya-Allah taala. Mungkin dalam problem untuk profesional tak hormatlah, itu hak protokol. Tapi ada ketikanya pasti dah hormat kita. Saya tak punya soal peribadi banyak-banyak sangat sebab saya duduk koli bawah aja sejak dulu pun. Jadi maknanya ada benda yang ada pada kita, tidak ada orang lain. Saya ingat contoh, maaf nak cerita tentang peribadi sikit. Maaf saya petimah, maaf semua. Saya di sebuah sekolah saya pernah mengajar di Kulim setahun setengah. Mas saya mengajar mana sekolah semua kena dipindahkan kecuali Semak Kajang aja. Saya minta pindah sendiri. Dan sekolah-sekolah pertama di Labuan pun saya pindah. Pengusaha cukup marah, bukan marah tak bisa pindah. Patut saya nak dipindahkan tahun awal lagi, dia ditangguhkan. Orangnya baik masya-Allah. MPI saya minta pindah, maaf sudah Jamalia, saya minta pindah sebab kurang selesa. Bukan minta pindah awal sebab kurang selesa. Tapi yang terbaik bagi saya Semak Kajang. Ini bukan nak puji Ustaz Fatimah ni, memang ada puji ni. Dan Ustaz Saim. Ustaz Saim pasang bersama-sama dia surah sebagainya masya-Allah. Begini, satu ketika saya ada masalah dengan sebuah sekolah dengan pengetua. Tapi hari saya nak pindah tu jumpa saya. Dia minta maaf, dia kata saya Adam tak setuju tapi saya sangat hormat sekian perkara lah, tak apalah. Maknanya kita nak ada sikit kualiti yang tidak ada pada orang lain. Tidak orang lain. Dan itu kalau pun tak ikut depan kita, di belakang kita akan ikut insya-Allah. Makna dia kena ada punya saksiah yang baiklah. Tak semua tak siapa pun yang mampu semuanya baik. Tapi ada satu yang baik insya cukup. Yang sampai tak ada yang baik langsung. Manusia kita tidak sempurna. Nak sempurna tidak siapa pun. Carilah sempurna yang sempurna tidak ada melainkan orang yang Allah pilih. Wallahu alam. Tapi kena ada satu ciri kebaikan yang tidak berdaya orang lain, yang tidak membuat lain. Itu akan dihormati orang insya-Allah taala. Maka sebab itu insya-Allah dia kita mampu menegur. Tapi tegur nak kena adab lah Puan Nazrah. Nak ada adab. Adab itu pun yang sombong. Kalau sombong tak ikut. Dia ada kaedahnya. Dan kekuatan itu doa, itulah doa. Doa dan lupa bertahajud. Pernah kita marah orang, tak sujud pada orang, kita bos kita peruntukkan malam 3 malam tahajud. Khusus malam ni langsung saya untuk bos aku minta lembutkan hati. Pernah tak? Tak pernah, hanya marah lagi. Tunjuk ya Allah, tundukkanlah waktu aku ini jadi insan yang baik. Ada doanya. Allah malayyin li qalbahu kama layanta yudul hadida. Apa doa ni? Ya lembutkan hatinya untuk kami semua, sampai pekerja-pekerjanya ini. Sampai aku melembutkan masjid Nabi Daud. Kanamu ya Allah, tambah. Lillah kana. Bukan kerana aku, bukan kerana siapa-siapa, kerana Allah. Insya-Allah buat 3 malam cara kerohanian, insya-Allah Allah beri perubahan. Jangan egonya sombong. Jauh dari itu. Kalau itu tak Allah tak terima. Sungguh-sungguh tawadhu insya-Allah taala. Kalau dia berjalan ni pun yang okey. Aku ni bahasa tu, kalau tidak harap. Alhamdulillah. Bersyukur bang taala dan berdoa mengharap Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang diberikan. Alhamdulillah kita telah selesai kuliah subuh pada pagi ini. Majlis menjemput Ustaz untuk membacakan doa penutup. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya aswat. Ya Allah, ya Allah, ya mujibud da'awat. Ya Allah, ya qadar hajat. Taqabbal minna hajatana. Taqabbal minna a'malana. Taqabbal minna niyyatana ya rabbal alamin. Allahumma idfa'na al-bala' wal waba'a min rahimin. Allah ba'id bainana wa bain hadzal waba' kama ba'ata bain samal ab kama ba'ata bain al-masyriq wal maghrib. Rabbana 'alaika tawakkalna ilaika anabna alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu berakhirlah kuliah subuh pada pagi ini. Marilah sama-sama kita menutup kuliah subuh kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanallah wa bihamdihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bagi pihak Nadi, saya nak maklumkan kuliah subuh kita laksanakan setiap bulan pada minggu pertama dan minggu kedua sahaja pada start bulan Oktober kerana telah boleh bersemuka di masjid kan. So jadi kita beri peluang jugalah untuk kuliah di masjid. Jadi untuk seterusnya bulan hadapan 6-7 November dan juga 13-14 November dan esok kuliah subuh hari Ahad sama Ustaz Usni masih ada. Jadi minggu pertama dan minggu kedua kita kekalkanlah Sabtu dan Ahad untuk pengetahuan semua. Jadi dengan itu berakhirlah kuliah subuh pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Ismail Cikgu dan juga kepada guru-guru, mantan guru Semap Kajang dan juga sahabat An-Nadi serta hadirin sekalian. Kita jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Bu saya pasang Puan Nazrah. Maksudnya. Ya, jumpa lagi insyaAllah. Ya. Terima kasih Datuk. Jumpa lagi Datuk. Dia jangan keluar dulu. Aku nak ni stop record dulu. Terima kasih Datuk.